Okey, kismul aqidah kita bahas tadi tak? Habis dah lah. Wa aslul iman. Tuan-tuan hak ni kena balik tengok akidah tahawiyah. Dan asal iman, hakikat iman, aslus syai', hakikat aslus syai', asal sesuatu itu ialah haqiqatus syai'. Hakikat benda tu. Faham tak? An ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud. Kamu i'tiqad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mawjud, wujud. Lagu mana wujud Allah Ta'ala? Kita tak tahu. Kita tidak bahas seumpama ulama-ulama ilmu kalam bahas. Adakah sifat wujud itu ainul zat Allah sendiri ataupun hal keadaan? Tak, pusing kita pun tak faham dia nak ayat apa. Tapi yang paling penting kita tahu Allah itu wujud. Wa annahu ta'ala wahid, dan Allah Subhanahu wa taala itu esa. La syarikalah, tidak ada satu benda pun yang mana tak sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada satu partner pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara pun yang mana menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wala mithlalah, tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah. Wala shibahalah, dan tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Semua tiga perkataan ni la syarik, tidak ada orang yang mana sama dari semua sudut dengan Allah taala. Wala mithlalah, iaitu dari semua sudut tak sama dengan Allah taala. Wala shibahalah, dan tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita ngaji dalam tahawiyah dulu, dia bagi tahu mithil dengan syibih, sebagai ulama kata lebih kurang aja maksud dia. Yang paling penting kita nak kata Allah Subhanahu wa taala ini esa pada zatnya, esa pada perbuatannya, dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada satu perkara pun yang mana sama dengan Allah taala dari semua sudut, tak ada. Wa huwas samiul basir, tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala ada sifat-sifat kesempurnaan untuknya. Allah Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan kalau kita nak bahas panjang, tak firak, puak-puak dalam Islam tentang masalah sifat, tak, memang kita tidak akan habis tuan-tuan. Perbahasannya bukan di sini, perbahasannya dalam kitab-kitab akidah. Tak nak bahas Mu'tazilahnya macam mana, Asy'ariyahnya macam mana, Maturidiyahnya macam mana, Kullabiyahnya macam mana, Ahli Sunnah, Ahlul Hadis macam mana. Jadi benda ni tuan-tuan perkara yang panjang dan bukan di sini tempatnya. Khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan 7 petala langit, 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah. Bahas ni tuan-tuan, semua ada dalam tahawiyah belakang. Siapa tak ngaji lagi tahawiyah, dia kena ngaji tahawiyah. Siapa yang mana dah berkali-kali dengan tahawiyah, kita tak perlu syarah panjang. Wa khalaqal mauta wal hayah, dia adalah Allah yang mana telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang telah menciptakan kehidupan, yang telah menciptakan kematian. Tak, liyabluwakum, untuk Allah Subhanahu wa taala uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu orang yang mana paling baik amalan dia. Jadi tuan-tuan, dalam tahawiyah dan syarah-syarah tahawiyah dia bagi tahu Allah Subhanahu wa taala ni merupakan khaliq, pencipta. Sebelum Allah taala ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat sifat mencipta itu apabila Allah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Tak. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat nama Raziq, pemberi rezeki, bila Allah betul-betul bagi rezeki. No, sebelum Allah Subhanahu wa taala cipta 7 petala langit, 7 petala bumi dan apa sahaja yang ada di antara keduanya, Allah Subhanahu wa taala telah bersifat dengan sifat sedemikian. Faham tak tuan-tuan? Tidaklah Allah mendapat nama Al-Khaliq selepas mencipta. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendapat nama Ar-Raziq selepas Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendapat nama Al-Mumit, yang mematikan, selepas Allah taala mematikan. Sifat ini ialah azali bersama dengan Allah. Tak, bersifat azali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum 7 petala langit, 7 petala bumi lagi diciptakan. Bahas panjang. Wa ta'ata wal ma'siyah, ketaatan pun Allah taala cipta, maksiat pun Allah taala cipta. Apa maksud dia tuan-tuan? Apa sahaja yang keluar daripada batang tubuh umat manusia ini, sama ada ketaatan ataupun kemaksiatan, itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini perbahasan yang panjang dalam perbahasan af'alullah dan juga af'alul ibad.
perbuatan Allah dan juga perbuatan manusia. Tak menjadi khilaf yang panjang antara kita dengan Qadariyah dan seumpamanya. Tak, sebahagian daripada mereka kata maksiat Allah tak cipta. Kalau Allah cipta maksiat, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dia nak hanya benda-benda yang baik. Jadi asal masalah ni tuan-tuan, sebenarnya orang yang mana tidak dapat membezakan antara apa tuan-tuan? Antara iradah kauniyah dan juga iradah syar'iyah. Apa maksud iradah kauniyah dan apa itu iradah syar'iyah? Iradah kauniyah senang cerita tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia ini ada sebab dan musabab dia. Satu orang ambil pisau, dia bunuh kawan dia, mati. Betul tak? Mati itu Allah yang ciptakan. Bunuh itu Allah yang ciptakan. Maksudnya bukan makhluk dia ada kuasa dia sendiri untuk buat benda tu tanpa kebenaran, keizinan daripada Allah. Tetapi itu dari sudut kaun, dari sudut dunia yang ada sebab musabab, benda tu berlaku dengan izin Allah. Tetapi dari sudut syar'iyah, Allah suka ataupun tidak, redha ataupun benci, ada pahala ataupun ada dosa, hak tu cerita lain. Allah dah bagi tahu bahawasanya aku bagi kepada kamu manusia dan akal untuk berfikir, Rasul dihantar, Quran dihantar. Dah, contoh-contoh umat terdahulu yang taat pun aku dah bagi tahu, contoh umat terdahulu yang ingkar pun aku bagi tahu. Sekarang faislah, keputusan, decision di tangan kamu. Kalau kamu nak bunuh orang, aku akan bagi. Kalau kamu nak curi harta orang, aku akan bagi. Aku akan jalankan sebagaimana yang kamu nak. Tetapi perbuatan kamu, di sana adanya benci daripada pihak aku, di sana adanya sayang daripada pihak aku. Adanya syurga, adanya neraka, adanya pahala, adanya dosa. Nampak tuan-tuan? Itu maksud ahli sunnah bila kita kata wat-ta'at wal ma'siyah, iaitu semua benda yang mana berlaku adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dia tidak ada kudrat untuk buat sesuatu tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Was-sihhat was-saqamah, ni biasalah sakit dan juga sihat ni Allah Taala yang ciptakan. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan seluruh alam semesta ini dan apa sahaja yang ada pada alam semesta ini, kita nampak, kita tak nampak, kita dengar, kita tak dengar, semua benda itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mu'in, tidak ada orang yang tolong Allah pun. Bila wazir, tanpa ada menteri-menteri pun yang memberi rai, memberi cadangan, memberi pendapat. Wa khalaqal khalqa wa amalahum, dan dialah Allah yang mana telah menciptakan al-khalqa bermakna al-makhluq, iaitu al-khalqa, ciptaan, creation Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang telah menciptakan makhluk-makhluk ini, wa amalahum, dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Dia lebih kurang dalam masalah taat dengan maksiat tadi. Apa sahaja yang berlaku adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qaddara al-arzaqa wa ajalahum, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan arzak, rezeki-rezeki, banyak mana dia akan makan, banyak mana dia akan minum, lama mana dia akan hidup, lama mana dia akan mati. Semua benda ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ajalahum, iaitu penyudah bagi mereka. Lama mana nak hidup? 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Ini semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kembali kepada apa tuan-tuan? Dalam masalah qada dan juga qadar. La tazid wa la tanqus, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, iaitu fi ilmillah, dalam ilmu Allah Ta'ala. Adapun ilmu para malaikat, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sebab tu kita jumpa hadis-hadis yang mana Nabi SAW beritahu siapa yang mana nak dipanjangkan umur dia, nak dimurahkan rezeki dia, maka dia kena buat sekian-sekian. Antaranya ialah silaturahmi. Ulama berbeza pendapat dalam memahami hadis-hadis demikian rupa. Sebahagian kata penambahan itu adalah dari sudut majaz, iaitu penambahan bukan hakiki penambahan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tambah dari sudut keberkatan. Walaupun dia hidup 50 tahun, tetapi 50 tahun dia tu seumpama dia hidup 100 tahun. Tak, dia buat amal ibadat seumpama hidup 100 tahun. Ada setengah ulama faham macam tu. Bahkan banyak kitab telah ditulis dalam isu ni, antaranya yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih. Dia tak setuju dengan ayah dia sendiri dan dia nak bagi tahu bahawasanya berlaku penambahan yang hakiki. Penambahan yang hakiki iaitu sebelum ini dia dalam ilmu para malaikat sebagaimana diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan hidup untuk tempoh 50 tahun. Tapi Allah dah janji melalui lisan Nabi dia, kalau orang ni buat amalan sekian, orang ni buat amalan sekian, dia akan dapat tambah rezeki dan dia akan dapat tambah dia punya umur. Maka baki lagi kita umat manusia memilih untuk buat ataupun tidak perkara tersebut. So pertambahan itu berlaku pada ilmu malaikat. Sebagaimana kita tahu tuan-tuan, pada malam Lailatul Qadar, di sana akan adanya catatan amalan ataupun pembukaan amalan
ataupun kita kata belanjawan untuk tempoh setahun akan datang. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Ta'ala cerita kan, fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut untuk setiap tahun akan ada belanjawan, pembentangan rezeki, umur dan seumpamanya, siapa akan mati, siapa akan hidup. Benda itu dibahaskan oleh para ulama. Jadi para malaikat diberi ilmu itu secara umumnya. Jadi kalau satu-satu orang tu dia buat amalan yang mana boleh menambah umur dia, maka umur dia akan bertambah dalam catatan para malaikat. Tetapi Allah ilmu azali, ya asal, Allah Ta'ala tahu dah bahawa kita ni akan buat ataupun tidak akan buat. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak ni? Jadi la tazidu wa la tanqus, hak ni pada ilmu Allah Ta'ala, hak azali. Allah Ta'ala tahu belakang dah. Lepas Allah Ta'ala kempen pada kita benda ni, benda tu, benda ni, benda tu, apa yang akan kita pilih, Allah Ta'ala tahu. Hak ni yang mana tidak akan bertambah. Tetapi pada ilmu malaikat, dah atas qaul ulama yang kata penambahan itu ialah yang hakiki, daripada 70 tahun jadi 75 tahun, 78 tahun, 80 tahun, maka itu takwil dia. Adapun di atas qaul yang kata penambahan itu majazi, iaitu bukan hakiki tetapi dari sudut keberkatan dan seumpamanya, maka tidak ada iskal, tidak ada benda yang susah lah untuk kita faham. Faham tak tuan-tuan? Kau tak faham ni? Wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi, dan tidak akan berlaku satu-satu perkara pun illa kecuali dengan qada'ihi, keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa qadarihi. Setengah ulama kata qada dan qadar sama maksud. Setengah ulama kata qada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tulis, qadar bila benda tu berlaku pada makhluk. Setengah ulama kata tak, qadar itu apa yang Allah tulis, dan qada bila benda tu berlaku pada makhluk. Ala kulli hal, kita selalu sebut qada dan juga qadar kan. Ini benda ni berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala wa iradatihi, dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi tuan-tuan, nak habis juga bahagian tauhid malam ni. Wa annahu ta'ala hayyun. Betul yang tu? Wa annahu ta'ala hayyun, dan Allah Subhanahu wa taala ni hayy. Allah Subhanahu wa taala ni maha hidup. Ini sifat-sifat Allah Taala. Nah, orang kata kita tak ngaji sifat 20. Kita ngaji sifat 20. Apa kita tak ngaji sifat 20? Hak ni satu lagi benda yang berlaku permasalahan di kalangan kita. Tuan-tuan, bukan masalah sifat 20. Masalah cara kita ngaji sifat 20 tu. Dalam tahawiyah pun sebut juga sifat hayyun, alim, murid, qadir. Bukan tak sebut. Betul tak? Dan Syairah pun dalam Jawharatul Tauhid, dalam Nasafi Umul Barahin, dia sebut pun benda-benda tu, bukan dia tak sebut. Cuma masalahnya perbezaan manhaj ulama dalam membahaskan sifat tersebut. Ada yang mana mengikut manhaj ahli kalam, ada yang mana mengikut manhaj ahli hadis. Itu sahaja. Faham tak? Jadi apabila kita jumpa wa annahu ta'ala hayyun, alim, murid, qadir, mutakallim, sami' basir, ini bukan sifat 20 yang mana salah. Betul lah, ini sifat Allah Ta'ala lah. Ahli sunnah pun sebut juga benda ni. Faham tak tuan-tuan? Cuma cara kita bahas. Asy'ariyah Maturidi dia ada cara, dia dengan cara ahli kalam. Kita ahlul hadis wal athar dalam masalah akidah, kita bahas dengan cara ulama akidah kita, Imam Ahmad dan legasi Imam Ahmad. Faham tak? Kita ni bila kita bergaduh dengan orang, kita kena tahu motek dia, butir dia atas apa kita bergaduh. Kita balah ni. Kadang kita orang balas juga, tapi tak tahu nak bergocong dengan siapa. Ya, orang kata, "Weh, saya kita kena katok, saya mana tak tahu." Bunyi orang Kelantan panggil tu, apakah jolos selalu? Nak mari dengan parai dengan pedang, nak balas dengan siapa tak tahu. Jadi kita tuan-tuan, kita kena tahu kita balas ni atas dasar apa, atas butir apa. Wa annahu ta'ala hayyun, Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan mati-mati. Hidup dengan sifat kesempurnaannya, tidak bergantung kepada udara, tidak bergantung kepada organ pernafasan. Tak, semua benda ini kita boleh syarah sepanjang-panjang kalau kita nak. Dan hai, sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala, daripada situlah hidupnya makhluk pada hari ini. La ta'khudhuhu mana ada ayat tu? La ya'khudhuhu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk pun. Allah Subhanahu wa taala tidak sengguk pun. Tak ada perasaan mengantuk pun, tak ada, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah 7 petala langit, 7 petala bumi berada di dalam keadaan dia hari ini. Hari ini tuan-tuan, kalau kita tidur, apa yang berlaku? Aksiden,
Tak, bangunan runtuh, macam-macam berlaku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sempurna hidup dia. Alim, maha mengetahui. Murid, maha berkehendak. Qadir, maha mampu. Mutakallim, bercakap dengan cara yang Allah Ta'ala nak, bila masa Allah Ta'ala nak. Sami', maha mendengar. Basir, maha melihat. Kemudian dalam kurungan-kurungan tersebut itu ayat-ayat Quran. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu Wa Taala tahu, orang kata, pengkhianatan mata-mata. Tak, bila kita berjalan, tak, mata kita jeling ke mana? Tengok aurat siapa? Tak, tengok bini siapa? Macam-macam tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tahu wa ma tukhfi sudur, dan apa yang ada dalam hati. Bila mata kita jeling sana sini, apa yang hati sedang cakapkan? Kalau tengok harta orang, hati sedang merancang untuk rompak orang tu. Bila tengok bini orang, bila tengok anak dara orang, hati sedang merancang. Tak, bagaimana aku boleh rogol orang tu, na'udzubillah, ataupun bagaimana aku sekian-sekian. Kepala dia berfikir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala tahu satu benda yang mana tersembunyi, wa akhfa, bahkan lebih tersembunyi daripada itu pun Allah Ta'ala tahu. Bahkan ustaz kami kata, kalau kita nak sebut hitam tetapi terkeluar daripada mulut kita putih, hak tu pun Allah Ta'ala tahu. Khaliqu kulli syai', pencipta bagi segala sesuatu, iaitu kulli syai'. Kul di sini tuan-tuan, semua ni. Ni orang-orang Wahabi suka berkata kul ni. Kullu bid'atin dhalalah. Kita kul semua selalu. Betul lah, kul tu semua. Tetapi ulama tulis berkitab-kitab tuan-tuan. Tak, untuk bahaskan lafaz am, lafaz khas. Antaranya ditulis oleh Asy-Syihabul Qarafi rahmatullahi alaih di dalam kitab dia Al-Iqdul Manzum fil khusus wal umum. Tak, apa lafaz khusus, apa lafaz umum dalam Quran, dalam hadis. Bahkan At-Taqis Subki rahmatullahi alaih ditulis satu kitab khusus, Ahkamu Kul wa ma alaihi tadul, hanya untuk bahaskan kul itu sahaja. Adakah dia ini menunjukkan kepada jami' keseluruhan, ataupun dia menunjukkan kepada majmu'ah, satu kumpulan? Takut tuan-tuan pun tak faham apa itu beza jami' dengan majmu'ah. Jadi tuan-tuan, khaliqu kulli syai'. Kul syai' di sini semua benda, iaitu benda yang mana qabil lil khalqi, benda yang mana boleh untuk diciptakan. Benda yang mana tidak boleh diciptakan, Allah Ta'ala tak cipta juga. Sebagaimana kita sebut dalam perbahasan akidah, untuk mencipta satu Tuhan yang mana sama sifat sempurna dengan Allah Ta'ala, benda tu tak akan berlaku lah tuan-tuan. Faham tak? Jadi khaliqu kulli syai' itu benda yang mana boleh diciptakan. Al-Quran bukan makhluk. Jadi orang yang kata Quran itu makhluk, mereka kata apa? Sebab kalaulah Quran itu bukan makhluk, maksudnya kita kata Quran itu pun Allah, Allah itu pun Allah. Dia perbahasan panjang lebar di kalangan Mu'tazilah. Jadi ulama ahli sunnah dia kata khaliqu kulli syai', mencipta segala sesuatu, iaitu sesuatu yang mana boleh dicipta, tidak mustahil untuk dicipta. Tuan-tuan faham ke tak? Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha esa, al-qahhar, yang mana maha perkasa.